Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Siti Aisyah Mufti Muhammad. Okey, 2 minggu lepas dan minggu lepas kita dah belajar macam mana nak melakar graf sinus ataupun graf sine. Hari ini kita akan belajar macam mana nak melakar graf cosinus ataupun graf cos. Macam yang kita belajar minggu lepas, graf sine awak boleh lukis dalam bentuk S macam ini, betul? Okey, ini graf sine. Tapi kalau untuk cos pula hari ini, cara dia sama juga dengan cara minggu lepas, tapi bentuk dia berbeza, iaitu dia bermula daripada atas dan naik ke atas semula. Kalau sine dia dari bawah naik ke atas, turun lagi dan naik. Kalau cos turun, naik. Macam tu saja. Jadi, cara senang untuk awak ingat graf sine, dia berbentuk S. Kalau cos pula, awak kena ingat senyum macam ni. Okey, macam mana kita nak melakar graf cos? Cikgu bagi awak contoh yang pertama. Lakarkan Y sama dengan cos theta bagi 180 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 360 darjah. Kita akan baca daripada kiri ke kanan. Sama juga dengan graf sine hari tu. Okey, langkah yang pertama, kena tengok dulu apa paksi yang terlibat. Okey, paksi yang terlibat adalah paksi Y dan paksi... Cikgu tukar color dulu supaya awak senang nak faham. Paksi Y dan paksi theta. Kalau belakang dia bagi X, pada paksi X itu adalah paksi X. Kalau dia bagi theta, dekat paksi X tu kita akan guna theta. Okey, langkah yang pertama, buat paksi. Melibatkan paksi Y dan paksi theta. Kalau belakang ni dia bagi kita X, yang ini pun kita akan letak atau kita guna X. Tapi kali ni dia bagi kita theta. Okey, bila paksi dah settle, tengok pula di sebelah sama dengan kamu ada nombor apa. Kalau dia tak bagi kita nombor apa-apa, kita kena letak 1. Maksudnya pada paksi Y itu kita akan letak 1 dan diakhiri dengan negatif 1. Sama juga. Kemudian, tengok sebelah nombor itu, kita bergerak daripada kiri ke kanan. Tengok sebelah nombor, apa trigonometri yang terlibat? Sin kah, cos kah, tangent? Kali ni kita akan belajar cos. Kalau cos, macam mana bentuk cos? Cos awak kena ingat. Cos bentuk dia senyum macam tu. Jadi, lukis graf cos. Mula daripada 1. Kalau sin kita mula daripada sifar. Tapi kalau cos kita mula daripada 1. Turun dan naik lagi ke 1. Macam ni. Okey. Lepas kita lukis graf cos, tengok selepas cos ini ada apa-apa nombor tak? Kalau tak ada nombor, letak 1. Maksudnya ada berapa kali awak kena senyum? Kena sekali sahaja senyum. Kalau dia bagi kita cos 2 theta, maksudnya awak kena senyum 2 kali. Senyuman yang pertama dan senyuman yang kedua, macam tu. Kalau 3 kali, kalau sekali sahaja. Tapi dalam graf ini dia minta 180. Dia suruh kita bagi 180 sampai 360. Okey, kita tahu yang di hujung sini sama dengan 360. Depan sini adalah sifar. Jadi 180 berada di mana? 360 bahagi dengan 180. Kita akan dapat di tengah. Jadi tengah-tengah ini adalah 180. Dia minta 180 hingga 360 sahaja. Maksudnya awak kena padam yang kita tak nak ini. Okey, padam yang itu. Bagi jawapan dalam jawapan ini sahaja. Yang terakhir, tulis semula persamaan Y sama dengan
cos theta. Itu sahaja. Okey. Kita tengok contoh yang lain untuk mudahkan lagi pemahaman awak. Okey. Lakarkan y sama dengan 2 cos 2x. Macam mana nak buat? Buat daripada kiri ke kanan. Langkah yang pertama buat paksi. Sama juga dengan sin. Kita nak buat paksi dulu. Paksi apa yang terlibat? Paksi y dan paksi x. Jadi atas tulis y, bawah tulis x. Macam ni. Kemudian tengok selepas sama dengan. Nombor apa yang terlibat selepas sama dengan? Ni sama dengan. Tengok nombor yang terlibat. Nombor apa? Nombor 2. Okey, dah dapat 2. Buat dekat paksi 1, 2. Bawah akan jadi negatif 1, negatif 2. Kemudian bila dah tengok nombor, kita akan tengok trigono apa yang dia nak. Okey, sekarang dalam soalan dia minta kita lukis cos. Jadi cos kita macam mana rupa cos? Kalau sin S, kalau cos senyum lebar macam tu. Jadi sekarang nak pilih yang mana satu? Pilih cos senyum lebar. Jadi cos mula dari mana? 1 ke 2? Daripada 2 sebab dalam soalan dia bagi 2 cos. Amplitude yang dia bagi adalah 2. Jadi akan mula daripada 2. Turun ke bawah. Pastikan awak turun ke bawah sampai 2 tu. Okey. Macam tu. Tapi dalam soalan, bila dah buat cos tu, tengok selepas trigono yang dia bagi tu, nombor apa yang dia bagi. Kalau dia tak bagi nombor, kita letak 1. Sekali saja awak senyum. Tapi dekat selepas cos ini ada 2. Maksudnya berapa kali awak kena senyum? Kena senyum 2 kali. Ini senyuman yang pertama, warna biru ni. Jadi warna hijau ini adalah senyuman yang kedua awak. Jadi jawapan dah siap ke belum? Jadi semua ni dah siap. Cuma dia cakap bagi sifar x 360 darjah. Jadi daripada awal ni kita tahu sifar kat sini. Dekat hujung sini kita tahu 360 darjah. Perlu padam apa-apa tak? Tak perlu padam sebab dia minta sifar. Daripada sifar dia minta sampai ke 360 darjah. Okey, macam tu saja. Lepas tu yang terakhir awak tulislah persamaan. Y sama dengan 2 cos 2x. Okey, macam tu sahaja. Okey, next soalan. Okey, lakarkan y sama dengan 4 cos 2x. Jadi, baca daripada kiri ke kanan. Mula langkah yang pertama, lukis paksi. Okey, lukis paksi dahulu. Paksi apa yang terlibat? Paksi y dan paksi x. Jadi, pada paksi y kita lukis y. Sini kita tulis x. Lepas tu, selepas sama dengan, tengok nombor selepas sama dengan. Nombor apa? Nombor 4. Jadi, akan mula 1, 2, 3, 4. Turun ke bawah akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Selepas tengok nombor, tengok pula trigono yang dia bagi. Sekarang dia bagi kita cos. Kena ingat, kalau sin huruf S macam ni, mula dari sifar. Kalau cos, dia mesti mula dari amplitude. Senyum macam ni. Jadi, soalan minta cos. Lukislah cos awak bermula dari mana? Bermula daripada nombor 4. 4. Turun ke bawah. Naik ke atas. Lepas tu, bila dah buat cos,
Tengok lagi dekat belakang tu, dia minta berapa. Okey. Dia bagi kita 2. Maksudnya kena senyum berapa kali? Kena senyum 2 kali. Okey. Yang kali kedua ni cikgu guna warna hijau. Okey. Ni senyuman awak yang pertama. Pastikan sampai ke hujung ni lah. Okey. Ini senyuman awak yang pertama. Ini senyuman awak yang kedua. Okey. Bila awak dah buat macam ni, jadi settle lah persamaan. Cuma dalam soalan ni dia bagi 180 darjah sampai 360 darjah. Jadi dekat hujung ni kita tahu sifar. Yang dekat hujung sini kita tahu 360 darjah. Jadi mana 180 darjah awak? 180 mestilah berada di tengah-tengah. Jadi yang ini adalah tengah-tengah. Jadi ini adalah 180 darjah. Dalam soalan dia cakap bermula daripada 180 dan berakhir di 360. Okey, 360 kita dah dapat. Sekarang 180. Maksudnya dia akan mula daripada 180 ni. Maksudnya yang depan ni kita tak nak. Boleh padam. Boleh padam yang depan sini. Jangan risau kalau awak terpadam sebab kita yang buat dia. Jangan takut. Okey, boleh faham? Cikgu harap benda ini pelajar boleh faham. Jadi pergi ke Google Site cikgu semula, tengok ke interface untuk latihan. Sila buat latihan yang cikgu dah beri pada kamu. Pastikan semua boleh menjawab dengan faham. Sekiranya tak faham, awak boleh kontak cikgu melalui personal WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih.